Selamat kembali ke ucapan pasaran kewangan untuk pedagang. Podcast yang membantu Anda menyakut arah aliran pasaran, memperhalusi strategi dagangan Anda dan membuat keputusan yang lebih termaklum. Saya Sofia, dan hari ini kami menyelami salah satu aspek yang paling berkuasa tetapi sering disalahfahamkan dalam analisis sentimen pasaran dagangan. Sama ada Anda seorang peniaga yang berpengalaman atau baru bermula, memahami sentimen pasaran adalah kunci untuk kekal mendahului pergerakan harga dan meletakkan diri Anda secara strategik dalam mana-mana pasaran. Pasaran adalah makhluk emosi. Mereka bangkit dengan keyakinan dan jatuh pada ketakutan. Dan sekarang, pada tahun 2025, dengan peralihan kadar faedah, ketidakstabilan geopolitik, kebimbangan inflasi, dan minat perdagangan runcit yang diperbaharui menggoncang pasaran kewangan, sentimen pasaran adalah lebih penting berbanding sebelum ini. Jadi hari ini, kami akan memecahkan sentimen pasaran yang sebenarnya, cara mengukurnya, dan paling penting cara menggunakannya untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Jika Anda ingin belajar cara membaca pasaran seperti seorang profesional, jangkakan arah aliran sebelum ia berlaku, dan elakkan daripada terjebak di sisi yang salah dalam perdagangan, episod ini adalah untuk Anda. Apakah sentimen pasaran? Sentimen pasaran merujuk kepada sikap keseluruhan peniaga dan pelabur terhadap aset, pasaran atau ekonomi tertentu. Ia dibentuk oleh segala-galanya daripada data ekonomi dan laporan pendapatan korporat kepada acara geopolitik dan perbincangan media sosial. Secara umum, sentimen terbahagi kepada dua kategori. Sentimen bullish, pelabur dan peniaga optimis, menjangkakan harga akan melingkat. Sentimen bearish, pelabur dan peniaga bersikap pesimis, menjangkakan harga akan jatuh. Dalam persekitaran perdagangan yang tidak menentu hari ini, sentimen boleh dikatakan sama pentingnya dengan asas dan teknikas. Laporan pendapatan yang kukuh bermakna sedikit jika sentimen pasaran sangat menurun. Syarikat yang bergelut masih boleh melihat lonjakan harga saham jika sentimen bertukar gembira. Lihat sahaja tekanan pendek dan rali saham MIM yang dipacu oleh peniaga runcit baru-baru ini. Mengapa sentimen pasaran penting pada 2025? Pada masa ini, sentimen pasaran berada pada titik perubahan. Dengan riza persekutuan membayangkan kemungkinan pemotongan kadar, inflasi menjadi reda di sesetengah wilayah tetapi kekal menjadi kebimbangan di kawasan lain, dan konflik global yang berterusan yang memberi kesan kepada rantaian bekalan, sentimen mendorong turun naik yang melampau merentas pasaran equity, forex dan kripto. Ambil Bitcoin sebagai contoh. Awal tahun ini, BTC melonjak melepasi 75,000 di sebalik penerimaan institusi dan minat yang diperbaharui dalam ETF kripto. Tetapi secepat itu, pembetulan pasaran menyusuli apabila sentimen bertukar berhati-hati disebabkan tindakan keras kawal selia di Asia dan ketidaktentuan mengenai dasar band pusat. Dalam pasaran forex, kami telah melihat perubahan liar dalam mata wang pasaran baru muncul apabila peniaga menilai bagaimana kelembapan ekonomi di China dan peralihan dasar perdagangan di US akan memberi kesan kepada permintaan global. Dan dalam equity, jurang antara pelabur institusi dan peniaga runcit semakin berkembang, dengan dana lindung nilai memfokuskan pada risiko makro manakala peniaga individu terus mengejar permainan momentum, saham MIM dan tren dipacu AI. Inilah sebabnya pedagang mesti memahami cara mengukur sentimen dan menggunakannya dengan berkesan. Cara mengukur sentimen pasaran. Sentimen pasaran bukan sekadar perasaan, ia boleh diukur. Dan peniaga profesional menggunakan gabungan penunjuk sentimen, analisis berita, dan isyarat tindakan harga untuk mengukur sama ada pasaran cenderung menaik, menurun atau neutral. 1. Penunjuk sentimen. Penunjuk sentimen memberikan cerapan masa nyata tentang tingkah laku pelabur dan suasana pasaran. Beberapa yang paling banyak digunakan termasuk indeks ketakutan dan ketamakan penunjuk berbilang faktor yang menjejaki turun naik, momentum dan permintaan untuk menentukan sama ada pasaran terlalu tamat, isyarat jualan berpotensi,
atau ketakutan, isyarat pembelian berpotensi. Laporan Komitmen Pedagang (COT) diterbitkan oleh CFTC. Laporan ini mendedahkan kedudukan peniaga institusi besar berbanding peniaga runcit, menawarkan petunjuk arah pasaran. Nisbah put garis miring kol, nisbah letak garis miring pangzilan yang tinggi menunjukkan sentimen menurun kerana lebih ramai peniaga membeli letak perlindungan, manakala nisbah rendah menandakan sentimen kenaikan harga. Indeks volatility Red IX seladunya dipanggil pengukur ketakutan, DIX mengukur gangkaan turun naik pasaran. Bacaan TIX yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan ketakutan dan ketidakpastian. Nisbah faedah singkat jika saham atau indeks mempunyai minat pendek yang tinggi, ini mungkin bermakna pelabur sangat lemah atau tekanan yang singkat sedang berlaku. 2. Analisis sentimen berita dan media sosial. Pada tahun 2025, media sosial dan platform berita digital memainkan peranan yang lebih besar dalam membentuk sentimen berbanding sebelum ini. Alat berkuasa kini mengimbas. Tajuk berita terkini dan potensi kesan pasarannya. Tweet yang menggerakkan pasaran daripada pelabur dan CEO yang berpengaruh. Perbincangan di forum kewangan seperti Reddit dan Twitter. Sentimen kripo pada platform seperti X dan Telegram. Peniaga runcit mempunyai pengaruh yang lebih ketara berbanding 5 tahun lalu. Lihat sahaja bagaimana pergerakan dagangan yang didorong oleh orang ramai terus menggegarkan pasaran daripada saham MIM kepada rali kilat dalam aset yang dinilai rendah. 3. Petunjuk teknikal untuk pengesahan sentimen. Walaupun analisis sentimen sering dianggap sebagai pendekatan asas, penunjuk teknikal boleh membantu mengesahkan atau mencabar pergerakan yang didorong oleh sentimen. Purata pergerakan 50 hari atau 200 hari yang melingkat menandakan sentimen kenaikan, manakala purata kejatuhan menunjukkan penurunan harga. Indeks kekuatan relatif RSI di atas 70 menunjukkan aset terlebih beli, berpotensi menandakan sentimen kenaikan harga yang berlebihan. RSI di bawah 30 menunjukkan aset terlebih jual, bermakna sentimen mungkin terlalu menurun. Analisis rolum belian yang tinggi pada rali menunjukkan sentimen kenaikan harga yang kokoh, manakala dolum tinggi pada jualan habis mengesahkan keyakinan menurun. Cara menggunakan sentimen pasaran dalam strategi dagangan Anda. 1. Pengenalan trend. Sentimen pasaran membantu peniaga melihat arah aliran lebih awal dan mengelak daripada berdagang melawan arah semasa. Jika sentimen adalah menaik, harga lebih berkemungkinan meningkat dan begitu juga sebaliknya. 2. Strategi perdagangan kontrarian. Kontrarian menggunakan sentimen untuk berdagang menentang orang ramai. Apabila pasaran berada dalam mood ketakutan yang melampau, kontrarian membeli aset yang kurang nilai. Apabila pasaran berada dalam mood tamat euforia, kontrarian menjual aset terlebih beli. 3. Pengurusan risiko dan penilaian volatility. Semasa ketakutan yang tinggi, pasaran menjadi lebih tidak menentu. Pedagang pintar menyesuaikan strategi mereka dengan mengurangkan ledrade, menggunakan pesanan henti rugi untuk melindungi modal, berskala ke dalam kedudukan dan bukannya pergi sepenuhnya. 4. Pelaksanaan perdagangan berasaskan sentimen. Momentum trading beli aset dengan sentimen kenaikan harga yang kokoh dan ikuti arah aliran. Dagangan pelarian cari pengesahan sentimen tinggi sebelum memasuki dagangan pelarian. Strategi neutral pasaran pendedahan lindung nilai apabila sentimen tidak menentu atau bercanggah. Bichiran Azri. Sentimen pasaran adalah salah satu alat yang paling berkuasa yang boleh digunakan oleh pedagang. Ia memberikan cerapan tentang psikologi orang ramai, selera risiko dan potensi pembalikan arah aliran. Semasa kami menavigasi pasaran kewangan yang bergerak pantas pada tahun 2025, memahami sentimen adalah lebih penting berbanding sebelum ini. Dengan menggunakan penunjuk sentimen, analisis berita dan pengesahan teknikal,
pedagang boleh meletakkan diri mereka untuk perdagangan yang lebih bijak dan strategik. Untuk alatan dan sumber dagangan, lawati crystalbullmarkets.com. Itu sahaja untuk episod hari ini. Jika Anda menikmati perbincangan ini, langgan, tinggalkan ulasan dan kongsi podcast ini dengan rakan peniaga. Sehingga masa seterusnya kekal termaklum, berdagang dengan bijak, dan sentiasa peka dengan nadi pasaran.